Guys. Apa lagi agaknya kan title ataupun tajuk-tajuk yang sesuai untuk awak korang daripada kita bincangkan sebelum ni kat VTT yang sebelum ni. Kalau korang belum tengok, korang tengok VTT yang sebelum ni apa lagi contoh tajuk-tajuk yang memang sesuai untuk kita letakkan dalam kita punya lukisan digital. Kalau korang tahu, tak apa, nanti abang bus kongsikan. Tapi yang penting, yang last kali itulah. Yang last tu memang benda yang current, yang memang terkini. Tonton sampai habis Dan sebelum tu, follow Abang Bruce. Jangan lupa juga untuk komen apa tajuk yang korang rasa korang sesuai nak letakkan pada korang punya lukisan digital. Dan tekanlah button save tu untuk reference korang masa akan datang, sebelum video ni tak pergi ke mana kan. So, apa lagi? Let's go. Okay guys, yang pertamanya, antara contoh tajuk yang korang boleh buat adalah secara misteri. Misteri ni maksudnya dengan lukisan yang korang dah hasilkan tu, lukisan digital tu, tajuk dia memang memberi satu misteri kepada orang yang mendengar, melihat, apatah lagi kepada pengumpul ataupun pembeli lukisan digital kita. Contohnya, kita buat lukisan gelap, pasal malam ataupun bandar di waktu malam. Kita akan buat mystical night, malam-malam mistik contohlah. Jadi benda tu akan menjadikan orang tertanya-tanya kan, apa sebenarnya misteri di sebalik lukisan tersebut. Jadi kita boleh pilih title tajuk yang berbentuk misteri, ataupun contoh kalau kita buat gambar pemandangan dan kita berikan tajuk contoh macam kalau untuk misteri ni macam hari-hari terkebelakang. Alright, the days moving backwards. Contohlah, ini contoh je Pak Bruce bagi kan. Jadi benda tu macam orang tak tahu apa benda ni dia misteri. So bila misteri pun juga boleh menarik perhatian kita punya pengumpul untuk berminat dengan lukisan kita. Jadi kita fikirkanlah apa contoh agaknya tajuk-tajuk misteri yang sesuai dengan lukisan yang kita buat. Itu salah satu daripada cara untuk menentukan tajuk lukisan kita juga. Alright, itu yang pertama. Okay guys, yang kedua adalah simbolism. Simbolism ni dia membentuk simbol. Contoh, kita buat abstrak, banyak gambar bulat-bulat dan kita namakan dia mungkin macam cahaya matahariku, contohlah, ataupun my sunset or my sun, contohlah SUN, matahari. Jadi itu juga menunjukkan sesuatu benda yang boleh menarik perhatian pembeli, sebab mereka tak tahu sun tu merujuk kepada apa, kepada kebahagiaan ke, keceriaan ke, ataupun keindahan sesuatu perkara ke. Jadi orang akan lebih tertanya-tanya dengan maksud simbolik di sebalik nak tajuk yang kita pilih. Contoh lagi, kalau macam kita lukis gambar padang, alright, kita buat gambar padang, kita bagi tahu the greenery world, dunia hijau. Okey, adakah padang tu menunjukkan kita perlu menjadikan dunia ini lebih hijau? Adakah padang hijau tu menunjukkan bahawa keindahan satu pemandangan yang boleh menenangkan fikiran kita, ataupun hijau tu menunjukkan kehidupan. Jadi benda tu memberi satu simbolism yang tertentu. Okey, simbol-simbol yang tertentu yang boleh juga menarik perhatian bakal pembeli dan peminat kita dalam lukisan digital. Jadi fikirkan tajuk yang sesuai dengan simbolism. Ini bergantung kepada lukisan yang kita lukis lah. So itu salah satu daripada cara untuk kita dapatkan idea nak berikan tajuk kepada lukisan digital kita, simbolism. Alright. Okay guys, yang ketiga kan. Okay, yang ketiga ni antara yang paling istimewa juga lah, menarik lah Bang Bruce rasa. Kita panggil unconventional pairing. Okay, apa maksud pairing ni? Macam siang dan malam. Okay, ataupun ketenangan dalam kegusaran, the calmness within chaos. Contohlah. Alright, jadi bila pairing ni dia macam berlawan antara dua sifat yang berbeza. Alright, siang dan malam, hitam dan putih, chaos dan ketenangan, cantik dan buruk, contoh dia. Alright, so tajuk-tajuk macam ni juga menarik perhatian pembeli, sebab dia boleh menjadikan orang macam nak tahu apa beza antara kontras kedua-dua tajuk tersebut. Contoh kalau malam dan siang, okey, apa kelebihan malam ni, dan apa pula kecantikan siang tersebut dalam lukisan yang kita buat.
Jadi unconventional pairing ni juga memberi satu cara untuk kita memilih tajuk yang lebih menarik, supaya bakal pembeli kita akan rasa, pembeli lukisan digital kita akan rasa macam dia nak tahu lebih lanjut kan, kontra di sebalik pemilihan dua sifat yang kita letak dalam tajuk lukisan digital kita tu. Jadi kita fikirkanlah apa yang kontra. Contoh mungkin yang mudah, baik dan buruk. Contohlah kan, yin and yang. Alright, so tajuk-tajuk macam tu juga menarik perhatian, sebab kontranya lukisan tu menjadikan dia lebih menarik perhatian dan orang lebih tertanya-tanya apa agaknya cerita sebalik kontras yang berada dalam lukisan tersebut. Itu juga adalah satu strategi untuk kita buat macam mana cara untuk mendapatkan topik atau tajuk yang baik untuk lukisan digital kita. Unconventional contrast ataupun unconventional pairing kita panggil, pasangan yang memang sangat unconventional, dia berbeza, dia memang satu kontras yang sangat besar. Alright, so itu juga salah satu daripada cara. Okay guys, inilah yang abang cakap tadi, yang paling penting, yang paling mudah, isu-isu terkini. Contohlah apa-apa saja berkaitan dengan isu terkini. Mungkin isu environment, tajuk kita letak macam dunia yang hampir mati. Contohlah The Dying World, tunjukkan tentang macam mana rosaknya dunia ni disebabkan oleh environmental issue, masalah alam semula jadi. Contoh, ataupun mungkin kita beritahu the chaotic city, bandar yang kelam kabut. Contoh juga menunjukkan urbanization. Alright, so nama-nama macam ni juga boleh memberi satu keistimewaan kepada tajuk dalam lukisan digital kita, sebab bila dengan tajuk yang macam ni juga menceritakan perkara-perkara yang terkini yang berlaku. Contoh mungkin ada peperangan, contoh peperangan Ukraine misalnya, boleh kita lukiskan lukisan yang berbentuk peperangan yang menunjukkan kisah yang berlaku di Ukraine. Ataupun mungkin ada isu tentang kemanusiaan, pemerdagangan manusia misalnya. Jadi kita boleh buat lukisan yang berkaitan dengan cabaran-cabaran negara-negara yang miskin, yang memerlukan bantuan daripada negara lain untuk memastikan kelangsungan hidup. Jadi benda itu juga memainkan peranan untuk memastikan kita boleh dapatkan tajuk yang menarik tentang isu yang terkini. Alright, climate change contohnya kan, ataupun masalah alam sekitar juga memainkan peranan. Jadi kita boleh pilihlah apa isu-isu terkini dalam negara ataupun luar negara yang sesuai dengan lukisan yang kita dah lukiskan, ataupun kita cari dulu isu tu dan kita lukiskan, baru kita kongsikan dalam tajuk yang kita nak gunakan untuk lukisan digital kita. Jadi bila kita gunakan kita gunakan current issue ni, dia lebih menarik perhatian sebab dia masih current, masih terkini, masih baru. Jadi bakal pembeli ataupun peminat kita dalam lukisan digital boleh connect, boleh berhubung dengan isu yang kita bincangkan dalam lukisan tersebut. Jadi itu juga main peranan kan, macam mana cara yang paling baik untuk kita dapatkan tajuk yang terbaik untuk lukisan digital kita kan. That's right. Okay. So guys, belajar sesuatu, ada 4 tadi cara Abang Bruce kongsikan sebelum ni. Ada VTT yang sebelum ni juga Abang Bruce kongsikan juga 3 lagi cara untuk memilih tajuk lukisan digital kita. Jadi korang pilihlah mana yang sesuai, ikut kata orang kesesuaian dengan lukisan yang kita hasilkan dan juga dengan tema yang kita bawa ataupun dengan teknik yang kita gunakan dalam lukisan digital masing-masing untuk kita letak dan jual di NFT marketplace. Banyak lagi cara lain, tapi ini antara yang Abang Bruce boleh kongsi. Dan kalau korang rasa korang banyak belajar dengan VTT yang Abang Bruce kongsikan ni, jangan lupa follow lah Abang Bruce dan komen lah apa contoh tajuk ataupun ada soalan yang korang tanya dalam ruang komen dekat sebelah ni, dan tekan button ni untuk save untuk masa akan datang, untuk reference korang akan datang. Dan jangan lupa repost dan juga share video ni kepada kawan-kawan supaya dapat pahala, dan juga dalam masa yang sama juga berkongsi ilmu kepada kawan-kawan lain untuk tahu lebih lanjut tentang macam mana menjadi seorang pelukis digital yang baik. Alright, so jangan lupa juga tengok dekat Abang Bruce punya link dekat atas tu untuk korang sertai komuniti Abang Bruce. Alright, so thank you very much guys for support. Have a good day, have a good night. Adios from Abang Bruce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.